Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerta akan kita, menyerta akan rezeki itu oleh Allah dengan makhluk ini. Pada firman Allah Taala, khalaqakum thumma razaqakum. Mula-mula sekali Allah Taala lah yang membahagi rezeki pada makhluk ini. Lepas daripada tu tidak cukup pi lagi. Bahasa Allah Taala tunjuk pula dengan janji Allah dengan kata innallaha huwar razzaq. Lepas pada tu tak cukup lagi, Allah Ta'ala janji dan pula Allah Ta'ala jamin pula dengan kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tak cukup lagi, tu kata lagi musannif kata thumma lam yaktafi. Kemudian tidak mencukupilah ia Allah Jalla wa Azza. Klik situ domi tu. Dalil. Thumma lam yaktafi. Kemudian tidak mencukupilah ia Allah Ta'ala. Bizalika ay bizalikal arba'ah. Dalil yang kata bizalika ay al-mazkuri minad dalalati wal wa'di wad damani wal qasami. Deh. Nak royak tak cukup lagi dengan demikian itu, demikian yang tersebut daripada tunjuk ki Allah Ta'ala kata dialah yang bagi rezeki, dan yang tersebut daripada janji Allah Ta'ala nak baginya rezeki, dan pula Allah Ta'ala jamin kata dia tu nak bagi rezeki, dan Allah Ta'ala bersumpah pula dengan kata fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum misla annakum tantikum. Allah Ta'ala kecek tak supaya kamu tutup. Kadang-kadang tutup tu bohong lagi, dusta lagi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bercakap macam kamu. Lam yaktafi bizalika kullihi. Takkid pada zalika. Kata tak mada dengan demikian itu. Tidak mada Allah tak cukup lagi dengan Allah Ta'ala saat itu. Menunjuki kata dia bagi rezeki. Dan tak cukup lagi dengan kata dia berjanji nak beri rezeki. Dah tak cukup bizalika kullihi. Takkid pada zalika. Kullihi. Sekalian zalika. Tak cukup lagi dengan empat perkara pertamanya Tuhan tunjuk kata yang rezeki, ya janji nak rezeki ni. Hatta amara, hingga menyuruhlah ia Allah. Deh, hingga mentitahlah ia Allah Subhanahu wa Ta'ala bitawakkuli, dengan kita menyerahkan akan dia di dalam masalah urusan rezeki, so kita serah kepada dia. Tak cukup dengan lagi dia tunjuk kata dia bagi rezeki, dan janji kata nak beri rezeki, dan pula dia jamin kata beri rezeki, dan pula dia bersumpah. Tak cukup lagi, bahkan Allah Ta'ala suruh kita saat ni tawakal, serah ke dia tentang masalah rezeki, iktimad dengan Allah Ta'ala saja. Wa ablagha, dan menyampai ia Allah. Suruh kita tu tawakal ke dia, dan pula menyampailah ia Allah. Wa anzara, dan menakuti sesungguhnya, menakuti Allah Ta'ala terhadap kita. Dah tak cukup lagi dengan ayat kata khalaqakum summa razaqakum. Lagi pula katanya innallaha razzaq. Tak cukup. Allah Ta'ala menyapa pula menakuti tanah. Faqul, maka perman ia Allah. Allah perman. Allah perman katakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ni. Wa tawakkal, dan hendak serahlah oleh engkau ya Muhammad. Tak ada memang lah. Wa tawakkal, dan hendak menyerahilah oleh engkau ya Muhammad 'alal hayyi, di atas Tuhan yang hidup. Atau alal hayyi itu Tuhan yang hidup. Sebab tu kita baca ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa, bermula Allah Ta'ala tidak jenis Tuhan yang lain malaikat ia Allah al-hayyu, yang hidup ia al-qayyum, yang ada ia dengan secara diri. Maka tak cukup lagi Tuhan dia tunjuk kata dia beri rezeki, dia jamin dengan beri rezeki, dia berjanji nak beri rezeki, dia bersumpah kata nak beri rezeki. Maka Tuhan suruh kita tawakul, yakni isyarat pada satu ayat tu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, dan hendak menyerahilah oleh engkau ya Muhammad
Iktimadlah engkau Muhammad, bertupulah engkau Muhammad alal hayyi, di atas Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang hidup mana? Allazi la yamutu, yang tiada matilah ia allazi. Tuhan nak beri rezeki padamu, ya tak mati dah. Adapun kita yang nak beri rezeki ke demo, kita jadi toke bagi rezeki kepada anak koli tiap-tiap bulan, maka kita tak kekal toke tu kena mati. Tapi kalau mung Tuhan Muhammad tupu kepada Allah, mu yakin pada Allah, mempegang pada Allah bak rezeki, mu tak ada kena bimbing. Sebab Tuhan bagi rezeki ni tak mati dah. Adapun kita nak kerja, toke bagi gaji kita, toke tu mati. Tapi toke Allah yang nak bagi rezeki ni, dia tak mati sampai ke bila-bila. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan hayah. Apa hayah? Hidupnya Allah dengan sifat penghidup, kan? Dah. Wa qala subhana, dan firman ia lagi Allah Taala tahna, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tuhan kata lagi, wa 'alallah, dan di atas Allah Taala itu fatawakkalu, maka hendak menyerahlah oleh kamu. Asal Allah tu takluk pada muta'allaq, dia tu mutaakhir. Mana tempat gantung Allah ialah fatawakkalu. Allah tu raja yang kena gantung belakang, gantung muta'allaq mutaakhir tu. Asalnya wa tawakkalu, fatawakkalu, maka hendak menyerahlah oleh kamu, hei orang-orang beriman, Allah, di atas Allah, muntupulah pada Allah, muserahlah kepada Allah Ta'ala tentang bak rezeki kamu. Mun tak usah dok fikir banyak, kerja, patut serahlah pada Allah. Hari ni nak boleh banyak mana, kita usah dah, ikhtiar dah. Ikhtiar kita tak ada boleh berkesan gapo. Hak yang beri ialah Allah. Perbuatan Allah ialah mengkesan dan menjaksa dan memberi bekal. Adapun usaha kita kerja nego, kerja jual kereta, kerja kebun, kita usaha ya. Tapi kita serahlah kerjaan itu kepada Allah. Tuhan nak wilah nak atur dia lah. Kata mutawakkal ke atas Allah ni, in kuntum mu'minin, jika adalah kamu hi orang beriman. Ada mu'minin, khabakana. Jika adalah kamu mu'minin, beriman oleh kamu terhadap Allah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah orang panggil kita apabila serah tentang bak rezeki pada Allah, maka kita dapat berjaya dan kita tak jadi sabuk rauk dan kita jadi kosong dalam ketika kita ibadat kepada Allah. Itulah tujuannya Allah suruh kita tawakul kepadanya. Faman lam yasbir qawlahu faman lam ya'tabir qawlahu wa lam yaktafi biwa'dih wa lam yatma'inna ila dhamani wa lam yaqna biqasami. Tengok dalam. Dia kata ana, faman lam ya'tabir, maka barang siapa ataupun siapa-siapa ya'tabir, lam ya'tabir, yang tidak mengira-ngira iman, dia tak ada buat kira, dia tak ada buat peduli, dia tak ada ambil iktibar, tak ada ambil fikir. Qaulahu, akan perman Allah, dia tak ada ambil fikir. Tuhan kata khalaqakum thumma razaqakum innallaha huwar razzaq wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dia tak ada ambil buat kira. Tak ada ambil buat bercara, tak ada ambil buat fikir. Orang mana tak buat fikir, tak ada ambil iktibar tentang qaulahu akan perman Allah, walam yaktafi biwa'dihi, dan tidak mencukupilah ia iman. Dia rasa tak cukup. Dia rasa tak mada biwa'dihi, dengan janjinya, dengan janji baiknya. Janji baik Allah mana? Innallaha huwar razzaq. Dia tak puas hati lagi dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu walam yatma'inna, baca yatma'inna, asalnya yatma'innu, tapi masuk amil jazah, maka harus baca lam yatma'in, boleh gitu, yatma'innan gitu.
Asalnya tu. Walam yatma'inna. Dan tidak tetaplah ia. Tidak menegak ia. Ia man. Ia tak ada buat kira dengan firman Allah Tuhan kata khalaqakum summa razaqakum innallahu ar-razzaq. Lepas tu ia tak cukup pi lagi dengan masalah janji baik Allah Taala Tuhan kata wa ma min dabbatin ataupun innallahu ar-razzaq. Lepas tu dia saat ni tu tak ada wasa tetap lagi weh, tak ada wasa kejap lagi ila dhamanihi kepada jamininyo jamine Allah. Dia wasa tak tetap wasa jadi tak tetap lagi hati dia tertengah Tuhan jami kata nah wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dia dak wasa tak tetap tak tenang lagi wasa tak apa tak tenang lagi hati dia. Hati dia tak tetap lagi. Wasa tak puas hati lagi. Tuhan berjamin secara kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Tuhan beri illa 'ala Allah rizquha. Kama dia dengan janji Allah Taala dia tak puas hati lagi. Lepas tu walam yaqna dan tidak puas hatilah ia man. Tak puas hati tu mana tak ada qanaah lagi. Tak puas hati lagi bi qasamihi dengan sumpahannya. Nah, sumpahan Allah Taala tanah fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma tantiku. Innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiku. Ya tak puas hati lagi weh. Hati tak tenang, tak puasnya kepada jaminan Allah. Dan pula dia saat ni tu berasanya tak cukup lagi, tak puas hati lagi dengan sumpah Allah Taala. Thumma lam yubali. Kemudian tidak pedolilah ia man. Ia tak pedoli. Ia tak padu. Tak pedoli bi amrihi dengan suruhannya, suruhan Allah. Ia tak pedoli. Kepada suruhan Allah, kepada titahan Allah, wa wa'dihi dan janji baiknya, janji baik Allah, wa wa'idihi dan janji siksanya, siksa Allah. Deh, dia tak cukup dengan firman Allah kata khalaqakum summa razaqakum. Dia tak puas hati lagi dengan kata innallahu ar-razzaq. Dia tak ada ambil fikir dengan firman Allah. Lepas tu dia tak mada dengan janji Allah. Dia rasa tak tenang hati tertengah-tengah kepada jaminan Allah. Dan dia tak puas hati lagi kepada sumpahan Allah. Maka dia tak peduli kepada perintah Allah dan janji baik Allah dan janji siksa Allah. Fanzur ma za yakunu haluhu. Lagi pula maka hendak tiliklah engkau kepada orang ni. Orang hak tak ada fikir, tak ada tilik, tak ada buat kira dengan firman Allah kata khalaqakum summa razaqakum. Lepas tu dia tak pandai pula pada firman Allah Ta'ala innallahu ar-razzaq. Dan dia pula dia tak puas hati, dia tak cukup dengan janji Allah Ta'ala innallahu ar-razzaq. Dan dia saat ni tak tenang hati kepada jaminan Allah Ta'ala. Cuba mutilik. Madza yakunu haluhu. Apakah yang kunu haluhu adalah kalakuenyo, kalakue bagi malam ya'tabir kaulahu. Mu tengok hujung jatuh dia nak jadilah mana. Ni kita cuba fikir orang ni dia tak ada buat fikir dengan Allah Taala kata dalam Quran. Patuh bagi banyak dalam Quran tu. Afala tatafakkarun afala tatadabbarun afala taqilun fa'tabiru ya ulil absar. Tuhan kata banyak orang yang berfikir. Makakah adakah kamu berfikir? Maka adakah kamu ada akal? Maka adakah kamu kira orang mempunyai hati? Maka kalau kita tu tak ada hati, tak ada akal fikir, maka apakah hujung jatuh kalau kue orang ni tak berfikir, tak mengiktibar dengan firman Allah Ta'ala. Sebab tu Musa kata, fangzur. Maka mencuba tengoklah, mencuba tiliklah, mempandailah, maza yakunu haluhu. Apa nak berlaku dan pula ada kala kuenya bagi malam ya'tabir kaulahu ni.
Wa ayya ni wa ayatu mihnatin. Wa ayyatu mihnatin, dan pula yang mano balo. Deh. Wa ayyatu mihnatin, dan yang mano daripada balo. Ujian taji'u, yang date ia, yang nak menipu ia bala, min haza, daripada ining mana? Hazal muttasifi bima zukirah. Munati tengok orang yang tak fikir dengan permana Allah, dia tak wak kira dengan kata Allah, dia tak ambil wak kira dengan permana Allah, dia tak cukup dengan janji Allah, dia rasa tak tetap hati dia kepada jaminan Allah, dan pula dia merasa tak puas hati dengan kuasa Allah subhanahu. Munati tengok Musa kata mu perhatilah, mu tengoklah hujung jatuh apa nak berlaku kepada kalang kuih orang ni, dan apa bala, yang mana bala yang nak mendatangkan akan dia, dan pula nak menipukan akan dia. Min hadza ay min hazal muttasifi bima zukir, daripada ining orang yang bersifat dengan barang yang disebut mana? Bersifat dia saat ni tak puas hati dengan janji Allah, dia tak buat iktibar dengan perkataan Allah, dia berasa tak tetap kepada jaminan Allah, dia tak puas hati dengan qasam Allah subhanahu. Mun kita tengok gapo nak berlaku di atas dia. Deh. Wa hazihi. Tengok diri, lega apa nak berlaku, orang tak yakin dengan Tuhan, maka dia tak puas hati dengan janji Tuhan, maka dia rasa tak tetap lagi pada jaminan Allah, dan pula dia tak cukup lagi dengan perjanji baik Allah Ta'ala, maka orang ni adalah hujung jatuh dia, perkara nak berlaku di atas dia, balak akan nak menipu dia. Tengoklah kalau kita tu sebenar-benar kita beriman kepada Allah, mukminun billah, kita beriman pada Allah, kita kena ambil fikir Tuhan kata satu-satu perkataan. Cuba kita fikir nak ayat misal kata nah. Tuhan wari ayat kata wa khuliqal insanu min ajal. Kenapa Tuhan wari lapan ajalin? Dia jadi manusia tu daripada lorak dan gaduh. Bagi orang mikir sungguh kedak manusia ni gaduh. Kadang-kadang buat amal nak widrah jaya, ngaji nak widrah lain, dah kan? Kerja nak widrah boleh makan. Tu gaduh manusia. Kadang-kadang buat setahun tak boleh makan betul. Kenapa? Lama. Demo dok buat jaya 10 tahun, 8 tahun, dia baru boleh buka 5 tahun ni tahun. Kita mai buat setahun tak ni dia nak boleh buka. Dia tak boleh jadi, tak buah lagi. Noyak tak manusia kalau aku itu gaduh. Tapi bagi orang mikir, sungguh kok Tuhan kata ni weh. Manusia ni gaduh dah lorak. Tapi kita, kadang-kadang kita khabar, kadang-kadang kita tak khabar. Apabila kita duduk ngaji, kita belajar, sungguh manusia ni, dia gaduh lorak. Kalau buat amal, dia nak jadi berjaya. Kalau menani pun dia cepat boleh makan. Ni gaduh manusia. Kita fikir kepada ayat Allah Ta'ala. Wa hazihi, dan bermula ini. Dalam dia kata ini gapo? Al-halatu, dalam al-halatu al-mazkuratu min adami li'tibari biqaulihi jalla wa azza wa adami liktifai biwa'dihi wa ghairi zalika. Dalam wa hazihi, dan bermula ining gapo? Ai al-mazkurah, al-halatul mazkurah, kala kuwe yang disebut oleh musannif min adami al-i'tibari biqauli, daripada ketiadaan ambil berkira, ambil fikir dengan perman Allah Ta'ala, wa adami al-iktifa biwa'dihi, dan tak mencukupi dengan janji Allah Ta'ala, innallaha war-razzaq, ia tak cukupi lagi dengan perman Allah, wa ghairi zalika. Wa hazihi ni wallahi. Wallahi tu orang panggil wari sebagai apa ni? Wari qasam. Wari qasam tu sebagai orang panggil nak mengkuat, nak mentakkidkan jumlah, jumlah ismiyah mubtada khabar. Mana? Hazihi mubtada. Lagi pula musibatun syadidah tu jadi khabar. Maka wak datang ke jumlah apa? Jumlah qasam, wari lapan qasam, ini supaya nak memperkuatkan jumlah ibtidaiyah ataupun jumlah ismiyah. Tengok. Wa hazihi, dan bermula ini al-halatul mazkurah min adami li'tibari biqaulih,
Orang yang tak iktibar dengan firman Allah, dia tak ambil fikir dengan firman Allah Ta'ala ni. Wallahi demi Allah sungguhnya, jawab dia, musibatun syadidatun. Ialah bala dan ujian yang sangat-sangat teh. Makna kata orang mana apabila ia tengok kepada pandangan Allah Ta'ala, ia saat ni tak ada mikira dengan firman Allah, dan dia saat ni tak cukup dengan janji Allah, dan pula dia rasa tak puas dengan masalah jaminan Allah, dan pula dia rasa tak puas hati lagi kepada kuasa Allah, maka kalau kuat orang ni bala yang amat-amat sangat, dan pula ujian yang datang ke atas dia yang sangat-sangat besar. Tuan kata wa hazihi wallahi musibatun syadidah. Orang ni terbala besar sangat. Orang ni kalau hidup dalam dunia, Tuhan kata gapo wak tak doli. Orang ayat Quran ya wak tak padu. Nantilah bala akan datang daripada mana-mana pihak yang akan datang menipu orang ni. Pas orang ni orang panggil terbala sangat-sangatnya. Orang tak faham Quran, orang kena bala weh. Orang tak faham hadis. Tuan reti tapi wak tak reti. Tuan dengar Quran tapi wak tak dengar. Orang ni makna kata orang yang kena bala yang sangat-sangat. Sebab apa? Sebab duk dunia ia tak jaya dah. Dunia ia kelai kabut dah. Dunia sepawang tak ada ekor dah. Sebab apa? Sebab ia tak pegang dengan janji Allah. Ia tak buat kira dengan firman Allah. Dia tak tenir kepada jaminan Allah. Dan tak puas hati dia dengan qasam Allah. Orang ning orang yang kena bala yang sangat-sangat. Lepas tu kita tak siwi kena bala. Maka kita dengar dah firman Allah. Kita ambil buat mikir. Ambil wak kira. Gano Tuhan kata lah ning. Gano Tuhan kecek bet ning. Gano boleh kira kata lagu ning. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dia jadi manusia Tuhan kat dia dhaif. Dhaif tak? Bukan duk gagah belaka. Satu ketika yo kuat. Satu ketika lemah dia. Gano aku tengok mu nampak lemah tu. Dulu nampak ngaji kuat. Ngapa kuat lah lemah? Lemah sebab orang tua mati. Lemah sebab orang tua tak ada nak datang. Jadi lemah dah tak? Kamu dia kita fikir pada satu ayat Allah, maka kita mikir wak kira ni, makna orang ni dapat rahmat, dapat nikmat yang besar. Orang yang tak wak kira dengan firman Allah, dia tak fikir kepada janji Allah, orang ni kena bala yang besar sangatnya. Deh. Lagi pula, wa nahnu minha, dan bermula kami minha daripadanya, setengah daripadanya, ai min tilkal musibah. Kami semua pun kalau duduk lagu ni, setengah daripada kena bala apa tu? Bukan kata mereka tu saja. Kalau kita semua ni tak ada wak kira dengan firman Allah, tak ambil wak kira, tak ambil iktibar, dan tak cukup dengan janji Allah, maka kita pun semua ni setengah daripada orang yang kena bala sangat tu juga. Deh, banyak tah dunia ni kita tengok deh. Allahu Akbar, susah tak kena cara. Dan kita tak kena cara, ya susah lalu dah. Kerja pun susah, hidup pun susah, kena duk mik hak orang, kena duk curi, ya tak kena jalan dah tu. Sebab kita tak betul jalan, tak betul reh. Jatuh reh pakai tepi, dia jatuh serobot, dia jatuh habis. Rekai apa belakang tu. Pala jatuh reh, belakang gerak habis. Pas sebab tu kita kena penting dalam hidup kita ni, we kena di awal lagi. Penting ngaji, we reti fiqh, geti tauhid, geti usul, geti kan tasawuf, supaya kita nak menjalan di dalam bumi Allah, di bawah hukum langit ni, we jadi betul. Susah sikit banyak tak apa, tapi kalau kita beramal dengan ilmu kita. Heran ni. Sebab itulah adanya Nabi royak kepada Abu Zar. Nabi royak pada Abu Zar, ya Aba Zarrin, ta'allam baban minal ilmi. Hei Abazar, mengajilah akan satu bab daripada ilmu. Makna kena ngaji, Nabi suruh ngaji. Kerana ngaji inilah orang panggil orang ni yang pandai. Berapa bila yang ngaji, dia boleh bawa diri. Orang panggil ngaji, itulah orang panggil satu pelita yang suluh dia dalam kehidupan dunia. Orang tak ngaji, dia tak reti, dia buta. Orang buta gagal. Sungguh mata Zuhir yang celak, tapi duduk dalam dunia gagal. Kadang-kadang tepuh orang demo, kadang-kadang tepuh sekerak demo, kadang-kadang tepuh mining dia. Sebab ia gagal, ia buta oleh dunia ni. Sebab ilmu yang nak suluh dia kepada jalan kebenaran itu tak ada. Pas Nabi kata nak, ya Aba Zarrin, hei Aba Zar, ta'allam baban minal ilmi. Mengaji hei Abu Zar. Akan satu bab daripada ilmu. Mengaji. Deh. Amila bihi aw lam ya'mal.
engkau saat tu beramal ko dengan ilmu ataupun engkau tidak beramal. Kita ngaji malam ni buku apa weh? Buku nak cuci diri. Pas kita ngaji malam ni buku masalah kita yakin dengan rezeki. Amal dia yang kita serah kepada Allah rezeki hak kita cari makan, kerja 8 jam sehari. Pas Tuhan nak beri banyak nak, kita serah. Ni ngaji dah ni. Serah Tuhan nak boleh 10,000 sehari ke 5,000 ke 500. Hak ni serah kepada Allah Ta'ala. Hang ngaji. Maka ngaji satu bab daripada ilmu. Tu Nabi kata. Kutiba lahu alfu raka'atin. Dituliskan baginya. Bagi seorang ini kau. Alfu raka'atin. 1000 raka'at. Kita ngaji malam ni kita reti satu bab. Maka kita faham satu bab. Allah Ta'ala tulis selalu kepada kita, apa? 1000 rakaat daripada semaya sunat. Lepas kita nak apa? Lepas tu, katanya Nabi lagi, man jalasa, apa? Fi halqatil ilmi. Siapa yang duduk di dalam halqah ilmu. Ya duduk, apa? Man jalasa indal alim, sa'atain. 2 jam. Lepas tu dia apa? Wa akala luqmatain. Wa akala ma'ahu luqmatain. Wasami'ahu megawa kalimatain. A'tahullah memberi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat jannatain. Kullu jannah mislu dunya marratain. Tengok. Kita masalah kita pisah kita duduk dengan orang lain. Dah duduk dengan fok lek belakang duduk nera tu. Lagi sumak kalian ni ya. Barang siapa duduk di sisi orang lain sa'atain 2 jam. Kita duduk daripada pukul 8 sampai pukul 10. Ataupun pagi pukul 7 sampai pukul 10. Masalah. Pukul 9. Ataupun kita pergi ngaji mana-mana duduk dengan orang lain 2 jam. Au akala ma'ahu kalim. Au akala ma'ahu luqmatain. Ataupun duduk sekali dengan orang lain. Duduk kecek orang lain makan. Kita pun makan suak dari 2 mulut sekali dengan orang lain. Bukan orang lain suak. Kita makan sekali. Kita dari suak 2 mulut sekali dengan orang lain. Maka makan hidang kali. Au sami'a minhu kalimatain. Ataupun kita dengar 2 kelimah daripada orang lain, 2 kelimah. Orang lain kata hak ni baik, hak ni tak baik. Ataupun ini yang disuruhkan oleh Allah, ini dilarangkan oleh Allah, seperti hak disuruh as-salah, ataupun dilarang ialah minum agak masalah. Atahullahu yaumal qiyamah. Memberi oleh Allah Ta'ala kepada orang ni jannatain 2 syurga. Dengar 2 kelimah ataupun duduk 2 jam tu hawi 2 syurga. 2 syurga, tiap-tiap syurga tu seumpama dunia 2 kali. Makna 2 syurga, makna bagi dia tu hawi 4 syurga. Tu. Sebab tu kita kena penting sangat-sangat tu. Firman Allah sebab tu kalau kita tu tak ada fikir dengan Tuhan kata, bala tu entah kita sendiri. Seolah ludah aliyo, naik ke langit tak jatuh. Tah kepala, tah muka orang lain, jatuh tah muka kita sendiri. Kalau kita tak fikir dengan firman Allah, kita tak ambil kira dengan firman Allah, tak cukup dengan janji Allah, dan tak tetap hati kepada jaminan Allah, dan tak puas hati dengan masalah sumpah Allah, maka mutiliklah musannif kata kalau kuat orang ni terbala yang amat besar. Dan termasuk kami kalau kami tu tak iktibar dengan firman Allah Ta'ala. Tengok. Walaqad wa nahnu minha fi ghaflatin 'azimah. Kainuna adalah kami kalau lagu tu fi ghaflatin 'azimatin di dalam kelalaian. Di dalam masalah lupa yang besar ia seorang tu. Orang tu masuk dalam gulungan orang yang sangat-sangat lupa. Tengok Nabi kata nak. Walaqad qala as-sadiqul amin sallallahu alaihi wasallam. Kata sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata nah. 2 hadis. Pertama orang apabila orang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak kata sebenarnya Nabi kata ni sebakhir-bakhir daripada umatku. Orang yang paling bakhir, paling kupik, paling kedekut, paling apa orang panggil, paling kedekut daripada umat, orang kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tak kata apa. Orang ni kupik, kedekut, lokat. So hadis Nabi. Hadis Nabi selagi siapa-siapa dia apabila man zukira. Man zukira.
Dah. Mereka yang disebutkan akan daku. Dah. Man zukira di sisi aku. Orang tu orang sebut. Makna kata orang sebut akan daku pada majlisku ni. Dah orang sebut dah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tak sebut. Man zukiran Nabi indahu, mereka yang disebutkan Nabi di sisi dia, dia tak ada kata sallallahu alaihi wasallam. Orang ni klik ke akhirat esok, dia tak boleh tengok muka Nabi. Nabi kata pada satu hadis, orang ni lokek kupik, lepas tu kedekau. So lagi orang ni, dia tak boleh tengok mukaku di akhirat nanti. Deh. Lepas tu walaqad qala as-sadiqul amin, dan hanya sungguhnya telah bersabda oleh Nabi. As-sadiqu yang benar ia Nabi. Lagi pula Nabi ni al-aminu yang boleh dikepercaya. Sebab tu pada awal-awal Nabi tika ya budak dia mau panggil Muhammad Amin. Muhammad boleh dipercayakan akan dia dengan dia. Deh sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebenarnya bagi siapa? Libni Umar. Aili Abdillahi ibnu Umar nang we li onga li ibni Umar aili Abdillahi ibni Umar. Nabi kata na kaifa anta bitapo kala kuwe engkau hi Abdullah ibnu Umar iza baqita baina qaumin, apabila tertinggal engkau di antara satu kaum. Deh mung tu tertinggal di antara satu kaum, satu kumpulan. Yakhbi'una rizqa sanatihim, yang sifat taruhlah mereka itu kaum sakning tu. Rizqa sanatihim, akan rezeki sakning tu bagi tahun ni mereka itu. Lidha'fil yaqin, kerana do'ih bagi keyakinan mereka. Perak ni. Fok-fok kaum setengah tu dah. Ya sifat taruh. Syi'ir ya sifat taruh. Bertahun-tahun takut tak tunai. Tak depannya tak boleh tani syi'ir. Ataupun syi'ir saat ni nak buat bergala. Gapa tani tak boleh. Maka tiada taruh le rumah gapa? Rumah syi'ir dia. Kalau kita dulu ke, orang tua taruh le rumah padi. Taruh rumah padi. Kenapa? Kerana tak harap takut satu hari yang berah tak ada. Padi pun tak tumbuh. Nak tani tak boleh tiku banyak. Maka sifat taruh dalam rumah padi. Maka Nabi kata kaifa anta, bitapo engkau hi Abdullah ibnu Umar, apabila engkau tertinggal di antara satu kaum. Dah satu kaum tu sifat taruh mereka itu akan rezeki makin setang ni mereka. Orang panggil rizqa sanatihim, yakni rezeki dan makin ni untuk tahun ni mereka. Kenapa? Lidha'fil yaqin, kerana dhaif keyakinan. Deh. Maka ketika ni orang panggil, kama dia Nabi kata kepada Abdullah ibn Umar, mu tengoklah apabila mu kekal di atas satu kau yang ke apa? Yang dhaif keyakinan, yang lemah keyakinan, ya sifat taruh makin ni tahun ni mereka. Dah tu orang lemah imi. Kama dia orang tak lemah imi, hari ni makan, esok tu ada rezeki lah. Ya yakin dengan Allah Ta'ala. Tapi bagi orang sifat taruh, boleh kenal lah Abdullah bin Umar, itu daripada golongan yang lemahnya iman mereka. Dah. Lepas tu satu laginya, wa anil Hasani rahimahullahu ta'ala la'anallahu aqwaman aqsama lahum Rabbuhum falam yusaddiquhu wa qalatil malaikatu inda nuzulil ayah fa wa rabbis samai wal ard halakat banu Adam. Dah. Tengok. Wa anil Hasan ay waruwiya, dan riwayat daripada Hasan Basri. Apabila itlaq dalam kitab tasawuf, itlaq ke? Di itlaq, di istiqma, dia kata Al-Hasan, maka kenalah kepada Hasan Basri. Wa anil Hasan ay waruwiya anil Hasani, dan diriwayatkan daripada Hasan Basri rahimahullah ta'ala, la'anallahu, telah melaknat oleh Allah, telah mengkutuk oleh Allah, telah memerkai oleh Allah. Kalau asal bahasa kita agak asal kampung kita laknat nate celaka, nate bodoh, nate tua tak jatuh, laknat asal kita. Laknat Allah mana? Memerka oleh Allah, mengkutuk oleh Allah, dan marah oleh Allah. Aqwaman, akan beberapa kaum-kaum
beberapa kumpulan-kumpulan aqsama lahum rabbuhum, yang telah bersumpah bagi mereka itu, bagi al-aqwam, rabbuhum, oleh Tuhan mereka itu. Allah Ta'ala marah sangat, Allah Ta'ala lanak sangat kepada mereka yang tak pegang dengan sumpah Allah Ta'ala. Lagi pula kata marah Allah, lanak Allah, falam yusaddiquhu, maka tidak membenarlah oleh mereka itu al-aqwam, akan dia akan mazukir min qasami rabbihim, yang tidak membenar, tidak mengakui, tidak mengikrar daripada sumpah bagi Tuhan mereka. Itu sangat-sangat marah. Dia apabila Tuhan sumpah, ia tak pegang dengan sumpah Allah, ia tak yakin dengan sumpah Allah, maka orang itu Tuhan yang sangat-sangat laknat kepada mereka. Wa qalatil malaikatu inda nuzuli hazil ayat fa wa rabbis samai wal ard. Maka malaikat apabila turunkan ayat ni, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mislama annakum tangtikun. Dah. Maka malaikat tanah, halakat banu Adam, telah binasalah oleh anak cucu tu Adam. Binasa weh. Dah. Al-ghadamu ar-rabbah, marah mereka itu akan Allah, hatta aksama lahum ala arzakihim, hingga gawa bersumpah bagi mereka itu, bagi gapo Bani Adam saat itu, ala arzakihim, di atas rezeki mereka. Sekat tu dulu dah.